Baik, Fokus Negeri di Bawah Bayu, status isu tuntutan waris Sulu akan diperjelaskan dalam kolokium timbang tara antarabangsa. Perinciannya bersama rakan penyampai Muhammad Dia Salan di Kota Kinabalu. Silakan, Dia. Ya, Dia. Pencerahan terperinci mengenai status masa isu tuntutan pihak yang mendakwa sebagai waris Sultan Jamalul Kiram II, Sultan Sulu akan diadakan menerusi kolokium timbang tara antarabangsa 2023, kedaulatan dan kekebalan negara dalam timbang tara komersial. Kolokium anjuran bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri itu akan berlangsung 9 Mei ini di Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia, Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Khairul Zami Daud dalam kenyataannya berkata penganjuran dengan kerjasama Asian International Arbitration Centre dan Universiti Malaya itu akan memberi fokus kepada kesan konvensyen bagi mengiktiraf dan menguatkuasa timbang tara antarabangsa dan kekebalan kedaulatan negara. Kolokium yang sama juga dirancang untuk diadakan di Sabah dan beberapa negara, antaranya United Kingdom. Terdahulu satu sesi libat urus bersama ahli-ahli Dewan Undangan Negeri DUN Sabah, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Negeri Sabah dan persekutuan serta pemimpin tempatan telah diadakan mengenai status semasa isu tuntutan berkenaan. Sesi melibatkan pemakluman mengenai tindakan yang telah dan sedang diambil oleh Kerajaan Persekutuan dalam menangani isu itu. Bagi pihak rakan-rakan ADUN, saya menghargai inisiatif yang diambil oleh bahagian hal ehwal undang-undang untuk memberi updates kepada adun-adun, dan ini merupakan siri yang ketiga dan saya percaya akan ada siri yang seterusnya lagi apabila adanya perkembangan semasa inisiatif-inisiatif yang sedang diambil oleh kerajaan Malaysia, dan ini menunjukkan komitmen besar pimpinan hari ini untuk bukan hanya melawan tetapi memastikan kedaulatan negara itu sentiasa terpelihara. Terima kasih kepada bahagian hal ehwal undang-undang kerana membuat satu taklimat. Seterusnya meminta juga maklum balas daripada orang-orang Sabah, dan ini hari merupakan satu pencapaian. Tapi saya harap lebih lanjut dan lebih mendalam dia punya penyelidikan. Kebenaran pemakaian baju sukan kepada murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan KPM ketika cuaca panas disambut baik bagi mengelakkan sebarang komplikasi kesihatan. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM Sabah, Muhammad Arif Tun Sakaran berkata langkah tersebut membuktikan KPM sentiasa menitikberatkan kesihatan dan keselamatan murid dan warga pendidik. Jadi saat ini juga kita sudah berbincang dengan pihak sekolah dan pihak Jabatan Pendidikan Negeri agar pihak sekolah boleh mengumumkan kepada sekolah supaya kita minum bersama-sama antara guru dan murid-murid sekali, supaya kita ketahui kalau murid-murid atau pelajar ni lagi mudah dan senang kalau bila diumum dan bersama-sama guru mereka. Beliau ditemui RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Selaku Focal Person Kebangsaan KPM, beliau berharap tiada ketetapan warna baju diberikan kerana memberikan kesulitan kepada murid yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, ibu bapa juga dinasihatkan memantau pemakaian baju sukan yang dipakai murid-murid agar sentiasa sopan dan selesa. Beliau turut menyokong penuh penangguhan semua aktiviti luar bilik darjah sebagai langkah berjaga-jaga selain memohon pelbagai pihak tampil menyumbang air minuman kepada sekolah. Penganjuran pertandingan hiasan lampu warna atau juga dikenali sebagai lampu kelip-kelip dilaksana penduduk kampung Beringis Papar merupakan antara inisiatif menyemarakan sambutan Hari Raya Aidilfitri sekaligus mengeratkan silaturahim sesama penduduk kampung. Ikuti laporan disediakan wartawan Syafif Syahiran Deni. Tahun
ini, kemeriahan suasana Hari Raya Aidilfitri sememangnya sangat dirasai di kawasan Papar apabila 48 buah rumah menyahut cabaran pertandingan lampu warna dengan corak pelbagai bentuk hasil kreativiti tuan rumah. Acara kali ini diselaraskan komuniti belia Kampung Beringis dengan kerjasama Persatuan Anak Muda Sedar PAMS antara lain bagi menghidupkan nostalgia kemeriahan Aidilfitri. Pada sebelum ini, pada tahun 2022 pun pernah juga dibuat. Dia kurang sikit lah. Dia cuma melibatkan 32 peserta. Pada tahun 2023 ini kita tengok penduduk Kampung Beringis semakin menerima pertandingan Kalelit ni, dan sokongan penduduk Kampung Beringis, khususnya golongan belia-belia Kampung Beringis, amat memperangsangkanlah. Turut menyambut baik penganjuran ini, Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Dun Kawang, Azrul Ibrahim, yang menyifatkannya platform membentuk hubungan kekeluargaan penduduk seiring konsep Malaysia Madani. Ini merupakan satu wadah yang terbaik untuk masyarakat, kesatuan dalam kalangan masyarakat itu, dan juga yang paling penting kebersamaan dalam pelbagai perayaan yang dianjurkan ataupun diraikan, khususnya dalam kita meraihkan Aidilfitri pada tahun ini. Dengan hanya menggunakan lampu klip-klip, penduduk terlibat menghasilkan rekaan menarik seperti rumah, pintu gerbang, kapal terbang dan lain-lain. Kalelit untuk yang competition tahun ni sebenarnya start 2 minggu sebelum raya lah untuk design semua. Kami ikut pertandingan Kalelit ni, tanya anak dan diorang cakap yes semua ikut, dan bapak dia layan lah, bapak dia ikut. Pertama sekali Kalelit ni sangat colourful, dan ini kali kedua saya menyertai ini, bersusul mengambil masa yang agak lama untuk disediakan berbanding dengan Kalelit. Persiapan kami sekeluarga membuat semua perhiasan ni dalam masa 5 hari lah kami ambil untuk menyiapkan kesemuanya. Tahun ni kami ikut juga sebab untuk memeriahkan suasana raya. Tahun lepas kami ikut juga. Johan pertandingan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM1,000, manakala naib Johan menerima RM600, tempat ketiga menerima RM400 selain turut menawarkan hadiah sagu hati. Saya rasa bersyukurlah kerana ni nobatkan Nur juara tahun ni lah. Terima kasih kepada pihak penganjur lah kerana mengadakan pertandingan Kalelit buat kali kedua lah. InsyaAllah kalau ada rezeki panjang umur, saya teruskanlah. Setiap Syawal, kampung ini akan diwarnai dengan lampu merah, biru, kuning dan bermacam-macam lagi warna menghiasi perumahan di sepanjang jalan utama Papar, Kota Kinabalu bagi memeriahkan lagi suasana Hari Raya Aidilfitri. Syafif Syahiran Deni, RTM. Baik saudara, sekian dahulu perkembangan dari negeri Sabah petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Diana Wai di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih Dia. Salan langsung dari Kota Kinabalu.